Recording tak start lagi Alright, okay. Boleh dengar suara cikgu? Dengar. Macam tersekat sikit videonya. Alright. So hari ni kita akan bercakap tentang pengurusan masa. Okay, kalau kita cakap pasal pengurusan diri, dia tak asing lagi dengan pengurusan masa, betul tak? Kita dengan masa ni memang tak boleh dipisahkan. Boleh cakap macam mana awak uruskan diri awak? Dia akan berbalik kepada kita uruskan masa. Okay? Dan sebenarnya cikgu macam terpanggil untuk berkongsi tentang pengurusan masa ni adalah salah satunya daripada bila cikgu buat nasihat pada 2 minggu lepas. Ada beberapa orang murid meminta cikgu untuk berkongsi tentang macam mana cara untuk kita uruskan masa dengan baik. Sebab kadang-kadang macam terlalu macam tak ada apa-apa sangat nak buat sampai kan malas, nak bangun pagi pun malas kan, nak uruskan kerja pun malas. So macam banyak benda lah tertangguh dan akhirnya membuatkan kita jadi sangat gagal lah, maksudnya kurang berkesan dalam menguruskan masa. Okay? So hari ni kita bawakan jemputan khas daripada student universiti yang cikgu rasa agak lebih dekat lah dengan awak sebab dia agak student dan awak pun student juga. Kita semua dalam keadaan PKP kan. So macam cikgu rasa lebih baik lah bila seorang student ni berkongsi kepada student. Okay. So cikgu perkenalkan Kak Iha. Kak Iha. Tak dengar apa? Tak dengar? Mana Kak Iha? Batu boleh masuk. Okey, Kak Iha nama sebenarnya adalah, cuba teka nama Kak Iha apa, nama panjang dia? Alih Aisyah sini sebelah ibu. Okey, nama dia Fariha binti Fatul Karim. Mana Kak Iha? Saya tak nampak Kak Iha lah. Umi Azlinda. Okey Kak Iha. Say hi to Kak Iha. Okey. Cikgu kenal Kak Iha sebenarnya masa Kak Iha ni sedang tunggu result SPM. Masa tu dia datang sekolah, ada ingusan yang cikgu rasa cikgu ingat apa dia datang sekolah. Sekarang dia adalah student tahun keempat dalam ujian. Okay. Di Universiti Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah tahniah, kita doakan Kak Iha akan jadi doktor gigi nanti. So, kalau cikgu rasa kalau jumpa Kak Iha ni nak tutup sikit lah gigi cikgu kan, takut nanti nampak gigi berlubang ke rosak ke, takut juga kan. Okay, so Kak Iha, malam ni kita special dengan bukan saja Form 3 tapi ada juga jemputan kepada Form 1 terutamanya. Sebelum cikgu jemput Kak Iha bercakap sebab Kak Iha ni agak hebat juga dia ni kalau nak kenal pendebat. Okay, pendebat di universiti, di sekolah asrama penuh juga semasa tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah di sekolah menengah sains integrasi Gombak. Betul ke Kak Iha? Betul. Okay. Saya tak dengar Kak Iha bercakap. Kak Iha boleh test mic kot. Kak Iha, okey ke? Okey, sambil tu Kak Iha betulkan mic sebab cikgu tak dengar suara Kak Iha. Untuk pengetahuan semua, Kak Iha juga adalah antara student yang cemerlang. SPM dia adalah straight A's. Okay, ni
Ni cikgu pun sendiri tak dapat straight A dulu. Okay, 11A Alhamdulillah. PMR dia 9A semasa di SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi sebelum ke sekolah berasrama penuh integrasi Gombak. Okay. So Kak Iha ready ke Kak Iha? Ready. Boleh dengar ke suara? Okay, baru boleh dengar. Alright. Alright. Sorry Okay. Tak apa. Kak Iha mungkin boleh kongsi macam mana Kak Iha uruskan masa, bagikan masa sebanyak 24 jam sehari kita sama kan? Tapi bagaimana kalau macam ada yang kata macam agak susah kita nak uruskan masa bila kat rumah ni, jadi macam terlampau relax kan? Ada banyak benda tak boleh nak buat, rasa macam agak malas. So kalau Kak Iha sendiri macam mana sebagai student dalam bidang perubatan pendidikan, cikgu rasa agak tough juga Kak Iha? Betul. Okay, Kak Iha ready ke Kak Iha nak share? Boleh. Saya ready je nak ada share slide sikit pun ada juga. Alright, okay, thanks. So semua kita fokus pada Kak Iha. Kalau apa nak tanya boleh buka mic, boleh buka kamera untuk pertanyaan Alright, silakan Kak Iha. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh Yes, boleh. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ni, cikgu-cikgu, pendidik jemputan yang menjemput saya, adik-adik tingkatan 3, tingkatan 5 yang hadir dalam meeting hari ni. Bukan meeting lah, hari ni kita bukan nak selalu tough-tough lah. Kita hari ni nak buat simple-simple je macam kakak-kakak dengan adik-adik cakap kan. So, pertama sekali hari ni saya bukan orang yang hebat-hebat pun, biasa je, masih belajar lagi macam adik-adik. So maybe kita boleh sharing and berkongsi maklumat sama kita. And kalau adik-adik nanti nak tanya macam-macam pun boleh je at the end of this session. Alright. Okay, so sekarang ni nama saya Fariha binti Fathul Karim, or boleh dipanggil dengan mesra Kak Iha. Saya merupakan pelajar tahun 4 di Universiti Sains Islam Malaysia. So sekarang ni saya pasti adik-adik semua kat rumah dah lama kan, kat rumah PKP dan kuarantin. Akak pun macam tu juga, akak masih berkuarantin dan sekarang akak pun dalam kuarantin mandatory yang mana mungkin pelajar-pelajar kami ni ada yang kontak rapat. So sekarang ni kita orang pun setengah stay lah dalam space yang close, ambil swab test semua untuk make sure kita orang tak kontak dengan orang luar. And untuk akak, bagi akak sendiri, akak tengah sedih jugalah sebab kita orang pun sesi pembelajaran dan klinikal kita orang terhenti sementara. So banyaknya kita orang study online. Sebab untuk mengetahui adik-adik, waktu tahun 4 ni biasanya pelajar-pelajar yang dentistry ni kita ada sesi klinikal. So kita akan panggil patient, kita sendiri rawat patient. So bila tak ada tu sedih lah sebab kan kita nak habis belajar kan. So tapi tak apa, kita sama-sama berkongsi idea macam mana kita nak habiskan masa dengan bijak waktu cuti-cuti PKP and macam kita nak manfaatkan penggunaan masa kita yang ada. Okay, so hari ni pertama kali nak cakap slide akak ni memang macam bahasa Inggeris tapi jangan worry, kita akan share dalam bahasa Melayu. So hari ni macam semua orang tahu kita nak berkongsi tentang time management ataupun pengurusan masa yang baik lah. So apa yang adik-adik tahu? Semua orang tahu, kita semua tahu setiap hari ada 24 jam, betul? Dalam 24 jam tu macam-macam kita boleh lakukan kan? Tidur, bangun, makan, minum, belajar, kalau tengok K-drama dan sebagainya. Okay, so personally akan nak kenalkan apa diri akak. Okay, so akak ni dilahirkan pada tahun 1998 iaitu 20 September. Apa yang akan nak sharekan
Hari ni akak dah hidup selama 22 tahun, 10 bulan dan 11 hari. And kalau kita tengok dekat apa yang akak letak kat dalam slide ni, berapa jumlah hours, days, weeks, month ataupun years yang akak dah hidup. Lama tu, kalau tengok jam tu dah 200,400 jam akak ada dekat bumi yang Allah kurniakan kepada kita ni. And kalau adik-adik nak cari juga adik ni exactly berapa hari adik dah hidup kat dunia ni, adik boleh tengok dekat site yang akak bagi tu. Menarik sebab dia ada share macam mana kita punya kita punya bintang tahun Cina macam mana, at that year apa event interesting yang berlaku, lagu-lagu ataupun movie yang special day yang berlaku pada hari adik lahirkan. So adik boleh tengok lah kat situ, kan saja akak nak sharing sebentar ni kalau kita nak berkenalan ni kan. So, apa yang akak nak share, akak rasa akak tak nak share benda yang macam sama macam orang lain lah. Takkan akak nak cerita kat korang apa maksud pengurusan masa kan. So, kita share apa timeline hidup akak ni dan apa yang akak boleh share kat adik-adik. So, kalau nampak ni macam wow, My Life in a Glance nampak macam power sangat akak ni kan. Di PSR 5A, akak batch terakhir PMR pada tahun 2017 iaitu 9A. And then SPM, and then akak ambil Tamhidi. Tamhidi ni bahasa Arab dia, kalau ada adik yang belajar bahasa Arab ni dipanggil persediaan, macam asasi lah selama 2 sem dekat Universiti Sains Islam Malaysia. Sebab habis SPM tu akak terus mohon through UPU right. Lepas tu akak belajar kat Tamhidi tu, akak kena score dulu semua, lepas dia punya muat semua, and then baru akak boleh ambil degree in dentistry. Sebab bila kita masuk kat Tamhidi ni, kita tak terus dapat pun nak jadi masuk dentistry macam tu je. Kita kena compete in terms of CGPA, and then muat tu kena band 4 ke atas. Ini nanti adik-adik akan lebih tahulah bila adik-adik dah habis belajar nak masuk universiti apa benda muat tu. And kalau yang pergi overseas maybe dia akan ambil IELTS dan sebagainya. So and then bila akak dah habis tu akak kena masuk interview pula. And dentistry ni menariknya sebab apa? Di interview dia memang kita bercakap and all semua tu. Tapi lain daripada lain dia tu sebab apa? Kita kena buat melukis tau. Melukis supaya dia tengok tangan kita ni gegar ke tak waktu kita melukis tu. And then tak silap akak lah dia bagi kita tanah liat, ada besi-besi, dawai-dawai besi. Sebab kat dentistry kan orang pakai braces ada besi-besi tu. So adalah besi-besi tu. And then kita adalah alat-alat dentistry letak situ, dia kata buat sesuatu. So macam dalam masa 30 minit kot tak silap akak buat sesuatu. So akak macam tapi sebab ada hint-hint daripada sini tu macam okay, kita dah practice lah kat rumah guna processing right. So tak semudah tu lah nak masuk terus ke dentistry. And ingatkan macam dah heboh sangat masuk sebab yang dekat UC ni kita hanya menerima 35 orang untuk masuk ke dalam Dutch dentistry. Tapi dekat universiti lain akak dengar ada yang sampai 80 orang. And dekat universiti kami sendiri ni pun dah meningkatkan jumlah pelajar kemasukan pelajar kepada 45 orang. So bukan itu sebenarnya akan nak share pasal My Life in a Glance ni. Okay. Akan nak share benda ni sebenarnya. But what they don't know and they don't ask about me. Sebab apa yang orang nampak ni kejayaan, result dan sebagainya. Diorang tak tahu akak pernah gagal. Akak masuk kelas bahasa Arab ni lambat sikit lah. So akak gagal Arab. Orang tanya dalam hari pertama kot. Apa nama Mas Muki, apa nama awak? Akak berdiri tercengang lah sebab akak tak tahu. Sebab macam tu lah level tak tahu dia tu. So tak semudah tu lah. Lepas tu waktu form 4 and form 5 masuk asrama lah kan. Dekat asrama ni orang lagi kompetitif sebab satu Malaysia kan. Semua orang-orang yang hebat-hebat semua pun datang kat situ. Ingat akak ni dah hebat dah ni. Okay. Datang sana gagal terus Arab tinggi. Arab tinggi sangatlah susah. AdMed. Itu lagi lah memang bukan subjek favourite akak. So awal-awal lagi dah gagal. And then akak pun dapat C dalam subjek Math. Kita cerita kalau tu adik-adik form 1, form 2 lah. Akak waktu form 1, form 2 akak main je. Akak tak pernah kisah pasal Math ni. Math subjek lain pun macam alahai, cukup-cukup macam tu lah. Tak adalah power mana pun. So akak dapat kesedaran tu baru dekat form 2 lah. Sebab akak tengok macam kawan-kawan aku ni semangat sangat nak compete result ni. Aku macam tak kisah pun. Jom lah try study sikit lah. Study hard, smart sikit lah. Okay. Lepas tu macam lepas lah, tak adalah hebat pun. Akhir tahun form 2 pun baru dapat nombor 3 lah. Macam tu lah. Lepas tu baru macam wow. Oh macam ni rasa dekat atas. Oh macam tu lah. Itu perasaan first lah. Belum lagi nak kata terus hebat tu.
And then dekat akak solat kat Jalan 4, Jalan 4 Bandar Baru Bangin. Kat sini kita ada lebih kurang tu batch akak 256 student. Tu akak dapatlah nombor 93. Nampak macam tak corot sangat. Tapi sebenarnya corot lah. And then dekat universiti pun nak kata akak punya perjalanan smooth sailing. No, tak. Akak pun ada gagal subjek juga. And then kena panggil dengan lecturer. Tapi lecturer bukan marah. Dia akan tanyalah apa masalahnya. Tak fokus ke, tak faham ke and sebagainya. And then tadi kan kita punya host ada cerita kat kita akak ni masuk debat sebagainya. And nak cerita kelakar dia, akak sangatlah stage fright waktu form 1 form 2 ni. Tak payahlah suruh akak panggil dan kat depan tu terketar-ketarnya. Tak reti nak cakap apa. Akak memang orangnya stage fright, tak ada confident. Orang panggil slow self-esteem lah. So itu yang orang tak nampak. Yang orang nampak tu di akhirnya macam orang ni hebat dan sebagainya. Itulah manusia, dia akan nampak kejayaan tapi dia tak tanya kat kita macam mana kita buat semua ni untuk achieve that things, untuk sampai ke pihak satu tahap yang mana kita rasa kita boleh be proud of yourself, right? So, ini apa yang akak maksudkan bila akak cakap apa yang people nak nampak dekat diri akak lah. So, apa yang akak buat bila akak cerita kat waktu akhir form 2 tu, akak cakap lah akak baru macam orang kata dapat calling lah. Maksudnya, okay, aku kena study hard juga, aku kena rasa kompetitif, aku kena buat sesuatu lah. Takkan aku nak stay kat situ je sampai bila-bila kan. Dah time tu barulah akak stop main, stop tak fokus and then barulah akak start cari gunakan masa yang akak ada untuk baiki apa subjek akak lemah. Sebab banyaklah sangat waktu tu science, math especially lah. Sebab lah kita dah tinggal tak faham form 2, form 3 tiba-tiba nak push forward kan. So but I managed to do that. Maksudnya akak berjaya juga teruskan until akak dapat sampai nombor 17 lah, last paling tinggi out of 256 students. And Alhamdulillah program akak pun dapat 9A. Ni macam nampak macam wow, tapi nanti akak cerita macam mana nak sampai situ. And then akak waktu form 3 macam cakap akak masih stage fright, tak ada confident and all semua tu. Tapi bila akak masuk ke asrama ni, satu dunia baru. Kat sini semua orang hebat-hebat. Semua orang confident, semua orang rasa sangat kompetitif dengan each other. Semua orang nak masuk sesuatu, nak jadi sesuatu. Kalau kat sekolah harian dulu tu kita boleh duduk senyap-senyap kat belakang jadi nerd of the class lah orang cakap. Tapi kat asrama tak boleh macam tu. So kat sini kan akak start masuk debat. Okay, kalau orang cakap ni debat ni macam wow nampak senang sangat ke, tak lah. Waktu akak masuk tu akak ingat akak bagi cakap. Terus akak cakap lepas tu kata-kata depan sini kan. Sini nak judge yang ni. First time nak masuk kan. Akak ingat akak tak terus jadi debater. Akak mula pada bawah, tolong diorang kumpul-kumpulkan facts, apa bahan-bahan yang diorang nak debat. And then akak jadi speaker keempat. And then baru masuk jadi speaker. It's a long way daripada form 4 ke form 5 tu. Tiap-tiap malam akak rasa akak training untuk masuk debat tu lah. Untuk tenangkan diri. Untuk dapatkan self-confident. Akak ni confident bila kena perlu cakap. Bukannya akak kena setiap masa tu akak rasa macam wow aku boleh cakap ni anytime lah sekarang bagi aku. Akak ni orangnya still introverted actually. So akak akan jadi extroverted bila akak ada keperluan untuk bercakap. Let's say kalau akak dipilih untuk bagi capai. Okay, barulah akak bercakap. Masa ni baru akak bercakap. Kalau tak akak ni bukan orang macam tu. Akak ni kalau orang tengok macam nak cakap ni susah sebab akak dia diam. Akak orangnya introverted, extroverted macam tu. So through debates ni akak rasa akak find self-confident nak bercakap benda yang ada knowledge. Bukan nak bercakap nak bergaduh dengan orang tapi tak tahu apa-apa, mencipta-cipta benda kan ataupun menipu orang lain. So debat ni juga menjadikan akak jadi seorang yang more socialized lah. Maksudnya berjumpa dengan orang, kita kena ramah. Okay, mula-mula susah juga sebab semua orang macam tak faham apa yang kita nak buat. Tapi bila kita lama-lama tu baru kita boleh approach orang lain dulu. Sampai sekarang masuk universiti pun akak suka sangat dengan debat. Tapi yelah sebab kita belajar satu course yang sangat susah, so kita tak boleh terlalu commit sangat dengan debat. And especially sebab kampus akak ni bukan dekat main campus iaitu dekat Nilai. So susah lah nak commit until the end. So sekarang ni akak jadi macam advisor to the debat club untuk student dentistry lah kata akak. And Alhamdulillah so sekarang ni akak juga dilantik sebagai naib presiden kepada macam pelajar lah. Kalau kat UM orang panggil macam dental society, kat sini orang panggil dental student club. So akak lah uruskan batch semua
semua pelajaran dentistry yang masuk kata satu pula, sorry. Daripada tahun 1 sampai tahun 5, akak tahun 4 sekarang. Saya tak nak cakap begini sebenarnya. Okay, so how time management personally helps me. So apa yang akak buat untuk change diri akak, untuk bantu diri akak, apa yang akak lakukan. Okay. So first and foremost lah, akak rasa akak tak perlu cerita dulu macam mana nak time management tu. Kita bercerita mengenai diri kita. Akak memang senang buat jadual, buat timetable, buat plan semua and all. Memang senang. Tapi akak rasa kan the first thing yang kita kena lakukan ialah perkara-perkara 5 perkara ni. Yang penting pertama build a character and a principle. Apa yang akak maksudkan dengan ni, kita ialah diri kita. Kita kenal diri kita sejauh mana. Sebab kalau kita tak ada principle, maksudnya kalau orang buat ni aku nak ikut dia juga. Tapi kalau kita, tapi maksudnya diri kita sendiri ni tak ada satu pegangan. Maksudnya kalau orang tu terjun, aku nak terjun. Kita tak boleh macam tu. Maksudnya kalau you nak berubah, kena bersedia untuk lakukan pengorbanan lah. Sebab kalau nak berubah ni bukan senang. Maksudnya you kena keluar dari kepompong selesa. Bila selesa tu maksudnya kalau sekarang kat rumah, sedapnya tidur kan sampai 10, 11, 12. Akak pun ada masa macam kita ke tidur sampai macam tu lah. Tapi itu bila bukan waktu belajar lah. Maksudnya waktu bila-bila macam tu kita akan tidur. Tapi sekarang ni kita tak boleh macam tu. Awak tahu dan kita tahu diri kita ni macam mana. Sangat lemah sekarang ni. Kalau kita stay dalam keadaan selesa, nothing gonna change. No matter how many plan awak buat, no matter how many time awak fikir awak akan berubah esok. Esok takkan datang. Awak kena berubah sekarang. That's why kena ada principle. If you say you want to change, you have to change today, not tomorrow, not akan datang semua tu dan sebagainya. And then, macam akak pula, prinsipal akak sekarang ni, akak dah keluar dari zone selesa akak. So prinsipal akak sekarang ni, akak kan bertugas sebagai seorang ketua. So akak kena amanah lah dengan pekerjaan akak. So akak kena amanah lakukan tugas. And if ketua presiden akak busy, akak kena take over and tolong adik-adik yang dekat fakulti akak. So that's principle akak. Kalau akak buat salah, akak tak boleh senyap. Honesty is the best policy. Memang orang takkan faham tapi kita kena mengaku, kita kena jujur. Cakap yang betul. Sebab daripada situ, adik-adik akan surprise sebenarnya. Orang manusia ni, dia tak biasa dengan kejujuran. Bila kita jujur ni, nanti diorang sendiri akan jadi soft spoken. Dia akan terima. Bila macam tu, baru adik-adik akan rasa, tak salah berpegang pada prinsip. And then second of all, believe in yourself. Kalau adik-adik tak percaya dengan apa impian yang adik-adik ada, macam mana adik-adik sendiri tak berjaya, adik-adik boleh berjaya. So macam mana adik nak berubah, betul tak? Kalau kita tak pernah percaya diri kita. So percaya diri ni sangat penting. Sebab percaya diri ni melambangkan kita menyayangi diri kita. Kalau kita tak sayang diri kita, kita tak nak berubah. Itu masalah-masalah yang ada pada sekarang punya students lah. Bila dia tak percaya, dia kata, kau boleh lah, kau ni family okay, kau ni ada semua, aku tak ada. That's what's wrong. Don't blame your environment. Kena tengok diri adik sendiri. Tengok Nik Nurmadiha 21A. Dia tak ada apa-apa lagi teruk. Tapi dia percaya diri dia. Dia percaya pada usaha, dia percaya kepada Allah. Itu kita semua, kalau asalnya ada beragama lain, kita percaya pada Tuhan kita. So believe in yourself is one of the most important step. Baru kita boleh berubah. And then the third is stop being a bystander and act on your own dreams. Okay, maksud bystander ni macam orang yang menonton sahaja. Kita tengok orang lain semua sibuk berkompetitif, kita tak apalah. Kita duduk kat tepi. Biar je lah ada orang-orang yang hebat ni yang ke depan. Kita relax saja kat tepi. So pemikiran-pemikiran macam ni kita tak boleh ada. Kalau kita ada pemikiran macam ni kan, orang-orang tu je lah yang akan berjaya. Tapi kita kat mana nanti? Kita ni adakah orang-orang yang akan dipandang nanti, itu golongan-golongan yang masih tadi pemalas, whatever semua. Kita tak nak orang berfikir macam tu pasal diri kita. So, kita kena mulakan langkah pertama ke arah perubahan. Yang keempat, this is apa yang paling akak nampak berlaku dan berjaya lah akak lakukan. Visualizing of what you want to see yourself in future. Akak selalu tengok kalau orang berjaya, akak selalu bayangkan, macam tu juga naik pentas, aku pun nak naik pentas juga. Akak bayangkan diri akak pegang ijazah, akak bayangkan akak dapat anugerah terbaik, akak bayangkan akak dapat kerja di ketua, and it actually happen.
Sebab bila kita visualize tu, kita secara tak langsung buat diri kita ke arah tu. Membuatkan karakter ataupun prinsip kita ke arah tu. And orang akan nampak semua tu. Orang akan pilih awak, orang akan nampak awak punya effort and all. So visualizing ni sangat penting and sangat-sangat orang yang kalau negatif tu, dia akan negatif, dia akan tengok, oh tak mungkin aku boleh, aku ni sekarang 1A je baru. Takkanlah tiba-tiba senyap atas pentas. So bila kita buat visualize diri kita macam tu lah kita akan jadi. So visualizing sangat important. Kena hari-hari mindset, oh aku akan naik pentas 9A, aku akan student the best in Malaysia, macam tu. Barulah kita boleh ke arah tu sebab apa orang kata positivity effect yourself. Sebab itulah words yang positif ni selalu kena cakap dari hati. Jangan cakap benda tak baik je, mencarut tak boleh macam tu. Kita kena cakap benda-benda baik lah. Benda-benda baik ni automatik jadi kita pun nak jadi baik. Pernah dengar kan kajian yang dijalankan oleh salah seorang profesor kat Jepun ni, dia buat ada beaker, 2 beaker, ada nasi dengan air dalam ni. Satu hari tu cakap benda positif. Kat satu beaker ni. Yang satu beaker lagi ni cakap benda negatif words semua. Tapi kan I'm not sure berapa lama dia buat tu. And then apa yang terjadi, benda dia katakan negatif tu terus busuk. Tapi benda tak positif tu okay. So kalau kita negatifkan diri kita, kena be hard lah yourself. Sebab kenapa kita nak selalu rasa takut diri kita. Ini manusia bukan robot. Kita ada kelemahan sebab tu kita kena tengok dan baiki. And then that's why the last point of my apa yang akan aku cakap ialah realize your own weakness and strength. Iaitu mengenai diri kita sendiri. Kita kena sayang diri kita. Kita kena tengok diri kita, aku pun boleh jadi baik. Aku pun boleh berubah. Aku pun boleh menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Maybe bukan terbaik kat mata orang, tapi cukuplah kalau terbaik kepada orang yang kita sayang. Kalau kita, maksudnya kita perlu pegang prinsip-prinsip yang baik saja. Tak perlulah. Kalau kita tak pun kawan-kawan rapat kita tak perlu dikenali satu dunia. We don't have, kita tak perlukan satu social media untuk kenal kita. It's enough kalau kita ada kawan yang datang bila kita susah. Dia akan ada bersama kita tak kisah apa pun keadaan. Yang tak perlu kita nak cerita tapi dia terus tolong. That's kind of kawan yang perlu ada. And akak proud to say that I have that friends. Akak tak adalah social media follower tu terlalu tinggi. Like then I have this friend yang akak tahu akak boleh berharap pada diorang. Itu yang menarik kita untuk belajar. Akak ingat waktu tu akak kan agak cerita akak punya maths sangat teruk. And then my best friend lah, adik akak. So lepas subuh tu terus kita orang pergi dewan tanpa breakfast. Tak bagus lah kena breakfast. And then dia akan ajar akak buat solat ML, dia tengok dia ajar akak. Tu sampai sekarang akak ingat. So sebenarnya kawan-kawan juga yang akan membantu kita membina karakter. So find yourself a good friend. Tak apa kalau kita tak ada ramai kawan, tapi kita ada kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita. Okay? And then some of us mungkin tak unlucky dalam in terms of family and all. Tapi jangan risau, kat dunia ni banyak sangat orang baik. And kita kena tengok in the positive side. Let's say kita tak mampu nak afford buy books or all. Ask for help, okay? I'm sure ada cikgu-cikgu kita yang kat sekolah ni yang boleh bantu, yang boleh usahakan. And kalau nak tahu pun, kita ada tuition rakyat yang percuma actually kat online. Itulah yang penting, kita kena sendiri ada rasa nak berubah and nak cari. Barulah perubahan tu akan datang kepada kita. That's why kita juga kena kenal pastilah kita punya weakness. Maksudnya kita tahu kita hebat bahagian ni. Kita tahu kita lemah bahagian ni. So kita baru perbaiki yang lemah tu. Tapi kita tak boleh expect kita terlalu hebat kan. Jadi kena kita punya limit lah and potential dalam diri kita. Alright. Okay, so this is fun facts. Apa yang akak buat untuk menjaga masa akak. Okay, yang pertama, enough rest, okay. Waktu kat sekolah dulu ataupun waktu form 1 sampai form 3. Bila akak start nak berubah, ini memang akak pegang lah. Memang akak akan tidur awal. Lagi-lagi kalau nak exam lah. Exam of course. Tapi waktu biasa sebab kata waktu hari sekolah, memang prinsip akak 11.30 hingga 12 tu maksimum lah. Memang kena tidur. Kalau tidur pukul 1, pukul 2, macam mana nak bangun pagi? Tak mungkin lah. Okay, sebelum tidur tu. Lepas tu akak akan bangun, memang akak akan bangun 4.30 ke 5 pagi.
waktu kat sekolah konflik asrama, especially dah lagi sebab nak kena berbuat toilet and all, akak memang sesi bangun awal lagi. So memang macam mana kita nak bangun awal, nanti adik-adik akan mesti ada yang terfikir lah kan, macam nak bangun awal cakap senang kan. Okay, kalau adik-adik kat sini mesti ada yang tidur lambat ni, pukul 3 pagi, 4 pagi, tak bagus tau. Tu tak ramai kajian mengatakan orang yang selalu tidur lambat ni prone to heart attacks. Kenapa? Sebab badan kita ni Allah dah cakap kena rehat waktu malam. So kalau kita tak rehat waktu malam, macam ni kita nak bangun fokus pada waktu siang. Nanti siang pula dari tempat waktu tidur kan. So boleh, bukan tak boleh tidur waktu siang. Maksudnya kalau hari sekolah kita mesti set masa. Kena tahu bila kena bangun, bila kena tidur. Kalau Isnin sampai Jumaat kita buat macam tu, nanti Jumaat malam tu bolehlah kita. So kita dah okay, kita dah buat hard work Isnin sampai Jumaat. So Sabtu ni okay, aku nak tidur lewat sikit lah, nak bangun lambat. Then baru boleh. Kalau kita tak buat macam tu awal-awal, ni tiba-tiba waktu nak exam baru nak buat macam tu, yang stay up sampai pukul berapa 3-4 pagi, it's not gonna work lah. Sebab otak kita akan lemah, tak boleh nak ingat semua benda. So kena tidur. So macam mana nak bangun ni? Ni selalu orang tanya lah kat dalam sekolah, macam mana nak bangun awal, tak ada jam kan. So apa yang akak lakukan macam ni, kita kena sebelum tidur, you have to kena mindset aku nak bangun 4:30, tolonglah kejap aku, tolonglah bangun kat aku 4:30. Kena buat macam tu, betul, it's happen, betul. Kalau contoh ada kawan-kawan kita yang bangun awal lagi tu, boleh minta tolong juga. Tapi kalau kat rumah tu, susah sikit sebab tak siapa bangun awal kan. Tapi ni terlalu mungkin untuk orang-orang yang baru nak mula susah. So kita mula dengan tidur awal, bangun pukul 6 ke pun dah baik dah sebenarnya. At least sebelum subuh lah. So kita boleh try, itu pentingnya, enough rest. And then second of all, okay, recipe tu tak ada kaitan saya saja. Okay, listing out the things that I need to be done in a week. Okay, akak tak percaya pada macam cakap akak bukan orang yang suka list hari-hari lah. Tapi waktu sekolah dulu, akak ada buku nota kecil je, format. Akak tulis homework hari ni apa. Lepas tu bila nak hantar macam tu kan. Akak percaya ada adik-adik kita yang buat macam tu juga. Tapi kat universiti ni dah berbeza sikit sebab kita tak ada homework macam tu lagi. So apa yang akak buat, akak list dalam seminggu. Okay, patient ni nak kena call. Patient ni nak kena call, kena tulis report, kena hantar ke doktor, kena buat assignment. So akak buat seminggu terus. Sebab kat universiti deadline dia lambat sikit lagi kan. So dia berbeza lah compare to sekolah. Tapi kat sekolah tu kita kena tulis by date lah. Apa kena buat. Ni semua orang cuma lah akak buat lah. Tapi kalau budak lelaki kadang-kadang dia macam tu je kan. Korang kan ada group WhatsApp semua kan. Okay, aku dah ingat nanti tanya dalam member. Boleh. Tapi selalunya kita akan pun terlepas maklumat lah. Itu berlaku lah sebab kita tengok ada adik akak pun macam tu juga kan. Tapi adik akak seorang tu pun dia siap buat notes dekat laptop je. Macam penuh to-do list. Akak tak puas hati jugalah kena lawan dia. So actually lebih baik merancang apa yang kalian nak lakukan lah. So kalau macam tu nanti kita boleh, bila kita dah take note semua yang kita dah buat tu rasa macam wow, produktifnya hari kita, produktifnya minggu kita, or produktifnya bulan kita. Tak perlu tulis hari-hari pun tak apalah. Tapi kat sekolah rasanya setiap hari ada homework kan, cikgu bagi bila kelas online. So macam akan kita dictate tiap hari. So it's a good thing listing out the things that you need to do in a week. And then finally the things yang akak lakukan ialah listing out priorities, necessities and must. And ni nanti akak akan cakap lagi apa maksud priorities, apa maksud necessities and must ni. Okay. So before that, akak masuk ke priorities semua tu. The best schedule is one tailored to your own needs. Apa maksudnya? Sebab tu lah akak kata kita kena kenal potensi diri kita. Ada orang study dia suka stay up sampai 1-2 pagi. Lepas tu dia bangun subuh lah, dia baca okey saja. Ada orang macam akak bangun awal pagi tu, waktu tu lah akak study. Akak tak suka tidur lambat sebab akak tak biasa. Sebab akak dah penat dari pagi sampai malam. So bila siang awal pagi tu akak akan buka buku study. Waktu tak ada orang tu, sunyi lah juga waktu kat asrama tu. Kat rumah pun macam tu juga. Mak ayah akak pun tak tahu-tahu sebab akak memang senyap macam orang dia. Tu kat setengah pagi tu akak akan bangun. Akak tahu akak kena study, akak tahu subjek akak lemah lah. So akak study macam tu. Akak tak ada lah akak ni sebab weekend pun akak tak study. Akak punya style study ni different. Akak tahu akak study lebih fokus pada awal pagi. That's why akak buat macam tu. So apa yang akak maksudkan best schedule ni ikut kita diri sendiri. Kita boleh plan macam-macam ikut orang lain. Tapi in the end, diri kita sendiri yang akan adaptasi macam mana kita suka, macam mana kita rasa kita selesa and more focus to do. So pertama sticky notes.
Ni untuk orang-orang yang selalu lupa lah. Kalau kat rumah sekarang kan keep kan. So korang boleh lah buat sticky notes banyak-banyak kat meja study, keep kan. Ataupun apa-apa saja yang boleh kita tampal tulis lah. Okay, esok ni kena buat ni. Esok kena study subjek ni. Topik ni lemah. And then second of all, boleh buat planner, deadline. Dalam planner ni lah akak cakap kan ada macam planner yang sekarang ni macam-macam kan planner yang tulis calendar. Akak pun ada benda tu, so akak tulis je lah. Tapi akak ni saya cakap, akak plan untuk sebulan terus. Apa homework assignment, so akak tahu dalam akak tengok planner tu okay. Akak tak tulis hari-hari, akak tak suka macam tu. Okay, so biar akak macam tu, okay akak tahu akak kena siapkan ni sebelum ni. So akak take away in a month lah terus. Okay, sebab akak tahu akak selesa macam tu, akak bukan orang yang macam menulis hari-hari. Okay, and then ketiga, set your own goals and needs. Apa maksudnya? Adik-adik kalau buat sesuatu ni, masuk sekolah kenapa? Apa goal adik-adik? Nak menimba ilmu. Okay, so how do you prove yang adik-adik berjaya macam menimba ilmu? Mungkin adik-adik nak achievement. Okay, aku nak mencapai 9A, nak capai 8A. So you have to set a goals. Kalau you bekerja tanpa ada goal, dia tak akan ke mana. Let's say dulu akak macam ni. Akak lain semua dah A, akak subjek macam geografi lah akak lemah kan. Akak tahu akak sebelum cari tu akak rasa memang sangat lemah. So what do I do? Akak tahu tak boleh macam ni. So akak ambil buku dulu PMI lain sikit style dia objektif je. So akak ambil buku pas year exam, akak ulang 10 kali. Sampai akak nampak pattern tau. Macam kalau contoh akak malas sangat nak buat ataupun masa terlalu suntuk, akak tengok jawapan tu, akak tengok jawapan tu, tengok fast study method lah. Macam itu je cara nak ingat ni cepat. Sampai satu masa tu akak boleh hafal. Akak boleh hafal pattern soalan daripada tahun 2000 apa sampai 2000 apa. Lepas tu bentuk soalan tu juga yang keluar waktu PMR. Bentuk soalan tu memang sama je kalau nak ikut tu. Geram je macam tu lah. Sebab tu akak macam boleh, and lagi satu sebab geografi ni kan perlukan map semua tu, akak foto state yang kosong, akak lukis. Yes, ingat kat mana. Sebab nanti kan dalam exam dia akan bagi gambar je. Lepas tu dia pinpoint apa yang ada kat sini, apa yang kelebihan kawasan ni. So time tu bila kita dah tahu nama tempat tu, dah hafal, barulah kita macam baru capai A yang kita nak tu. So macam tu lah, kena set your own goals. Kalau kita buat bekerja sambil tak tahu nak apa objektif pencapaian kita nak sebenarnya, tak akan ke mana-mana. And needs tu, kita tahu apa yang kita perlukan untuk capai satu tahap yang hebat. And then avoid distraction. Ni paling penting kat rumah kot, paling applicable untuk semua orang. Kat rumah ni phone kat sebelah, makan kat sini, bila-bila je nak access, and then boleh buka tab lain nak tengok K-drama, lepas tu mute cikgu dengar. Ni semua style, come on, kita kan student, semua orang tahu lah benda-benda ni. Itulah kalau contoh you style memang tadi yang agak susah lah. Kita kena senang distracted walaupun kat kelas kan. So kena kunci telefon kat mana-mana, sorok dulu lah. Itu paling penting. Lepas tu environment. Mungkin kat rumah, semua orang ada kat rumah kan. Tu memang susah lah nak dapatkan kawasan yang kosong tu kan. Tapi kita boleh try cari kawasan, lepas tu cakap kat adik tu nak sikit kakak ada kelas. Nanti pasti kita main sama-sama. Dia kena macam tu, kalau mak minta tolong ke, boleh tak lepas ada satu kelas ni kejap ya kan, nanti kita tolong buat. Ataupun bangun awal pagi, tolong mak siap-siap apa mak nak tolong minta ni. Okay, saya buatkan cepat-cepat. So kita sendiri kena avoid that distraction lah. Cakap kat mak kelas ni penting, kita tak pandai lagi, sebanyak dia tak tahu. Ataupun kat adik-adik tu, nasihat diorang nanti abang bagi upah gula-gula ke. Macam tu lah. Kita kena pandai avoid distraction. Mungkin environment kita tak sebaik orang lain ataupun environment kita agak susah untuk kita study. So, kita yang kena avoid distraction tu. And then, timetable. Timetable ni akak rasa mungkin mostly buat macam ni lah. Sekarang kat sekolah kan full. Kalau akak dulu form 2, form 3 sebab akak ambil Arab dengan KKQ. So akak akan habis daripada pagi sampai pukul 3. Memang lambat sebab akak ambil waktu form 1, form 2, form 3 terus. So 2 subjek tu lah. Habis balik pukul 3 tu, ya Allah lapangnya. Tu zaman akak lah. And then waktu form 5 masuk asrama ni, lagi dahsyat ya kan. Sampai asar pukul 4 baru habis. Kelas banyak sangat. And then ingat ke dah habis. Waktu riadah lah 4, 5, 6. Lepas tu malam tu dekat surau punya jemaah sampai isyak. Lepas tu isyak sampai pukul 10.45 kelas. Time tu pula akak ada training debat and all. Tu memang lagi lah akak ni busy. So apa yang akak lakukan waktu petang tu, akak tak rajin beriadah kot.
akak buat homework akak, apa-apa yang akak kena siapkan homework sebab akak tahu malam akak ada training kan. So itu apa yang akak buat. Semua orang boleh alter the schedule tu ikut you punya kepentingan lah. So ataupun akak macam akak pula susah sangat. Awal pagi baru akak study. Tapi akak pasti semua orang berbeza lah kepentingan dia, apa yang dia perlukan. So arrange your time accordingly lah. And then don't procrastinate. Okay, katalah homework assignment ni lagi 2 minggu baru kena hantar. Takkanlah lagi 3 hari baru nak start buat ataupun sehari lagi. So memang kita sedikit gopoh lah diri je. Lepas tu salah ke cikgu. Cikgu ni tak beritahu awal-awal. Mana ada kadang-kadang kita sendiri yang tak buat, tak ingat. Itulah sebab penting kita tulis. Kalau buat awal-awal kan akak ingat akak paling relax kat last tu. Akak macam akak buat benda salah akak aja sebab akak dah siapkan semua. Sebab kan akak balik lambat. Kadang bas pun balik lambat. So akak habiskan homework hari tu. Lepas tu balik rumah akak relax. And then don't seek perfections. Mungkin antara adik-adik ni ada yang jenis nak perfect homework tu TikTok cantik potong gunting. TikTok lah senang cerita, orang dia memang sangat nak mencapai kesempurnaan. Relax. Kita ni macam cakap bukan robot. So tak perlu pun nak terlalu perfect. As long as kita buat yang terbaik, that's all. Tak perlu kita habiskan masa berjam-jam. Benda yang kita boleh siap dalam setengah jam, siapkan setengah jam. Jangan nak berlengah-lengah satu kerja tu sampai kerja lain pun tak siap. Okay? Benda yang simple kita buat simple-simple. Tak payah nak perfect sangat lah. Cikgu tu dah cukup-cukup kalau kita buat homework. Tahu sebab yang penting dia nak tengok anak murid dia ada effort nak buat sesuatu. Kalau tak buat homework tu yang payah tu. Apa alasan nak bagi kat rumah kan? Semua orang kena try and buat kerja kita. Kalau nak plan tu, so kalau dah tahu malam kita nak main, janganlah kita siapkan lewat-lewat. Kita siapkan before that. Habis kelas, tengah ada free lunch tu, siapkan. Nampak macam hardcore kan? Tapi at least malam kita relax. Okay, itulah akak kata don't seek perfections. Buat accordingly lah. Ikut you punya effort. Apa yang awak mampu, cuba dia siapkan. Okay, and lastly, ask for help. Kalau ada adik-adik, antara adik-adik ni yang malu ke nak cakap, nak minta tolong, approach cikgu-cikgu. I'm really, cikgu ni satu tempat yang akak boleh harapkan daripada akak sama sekolah dulu. Mesti ada cikgu yang selalu care pasal student dia. So approach them, ask for help. And diorang mesti akan fikirkan macam mana cara dia. And kita ni manusia tak boleh selfish. Kalau kita tengok kawan kita susah, kita kena tolong juga. Sebab every good deeds ni pasti akan dibalas dengan kebaikan. Okay? Kalau orang buat jahat kat kita, tak payahlah. Kita maafkan dia je. Why? Kenapa kita kena result nak jadi buruk sebab dia orang? Okay? Kita jadi diri kita je lah. Tak perlu jadi orang lain and tak perlu jadi jahat seperti dia orang. Sebab itulah ask for help. If you need help, ask for help. I'm sure ada orang antara kita yang baik dan sini. Next. Okay. Ini pendepan lah. Okay, selalu orang cakap, inilah ideal time schedule. Okay, dah sehari kat rumah adik macam contohlah adik nak study 40% masa dia dalam rumah 4 jam, 5 jam ke sehari kan. And then adik nak tolong mak ayah. Okay, kena setting kat rumah ni sebab kita ada kelebihan contoh kat rumah kan yang keluarga kita. So nak boleh tolong dia orang dalam 10%. Lepas tu boleh exercise kalau main and then entertainment. Adik-adik dia suka tengok drama, main game, e-sport and all. Lepas tu berehat 20%. So itu mungkin ideal time schedule lah yang kita boleh cakap. Tapi akak percaya kat rumah sekarang ni rehat 5%. Tidur pukul 4 pagi. Okay, nanti lepas tu sambung tidur sampai pukul 11 pagi. Kelas pun lupa kan. Lepas tu study bolehlah selak-selak buat homework sikit. Cikgu suka kan. Lepas tu buat kerja rumah tu kalau baik tu bolehlah buat kerja sendiri. And then tapi sekarang TikTok or game. Ataupun jumpa upah-upah. I'm sure inilah jadual sekarang lah student. Akak ni setelah quarantine ni pun macam tu lah juga lebih kurang. Sebab kita tak ada komitmen study at the moment kan. Ini masalah dia sebab awak belum habis jadi student. Awak di kelas pagi-pagi tapi awak dah buat macam ni kan. So dia agak susah sikit lah ni. Ni yang masalah ni. Sebab kita dah terlalu commit on TikTok and all semua tu. Sampai kita duduk hidup dekat virtual instead of reality. So walaupun kita kat rumah. So tak boleh macam ni. Kita kena plan accordingly. Okay, so apa yang nak cakap tadi yang paling penting ialah differentiating priorities, needs and wants. Okay, priorities, necessities, needs and wants. Okay, priorities ni benda yang paling keutamaan. Apa yang utama dalam hidup awak. So keutamaan awak sekarang bagi student, belajar.
achieve something, at least pass SPM, pass sejarah BM yang menjadi subjek wajib untuk students, right? Itu ialah priority awak sebagai pelajar. And at the same time, awak ada priority sebagai anak juga. Utama apa yang awak kena berikan kat rumah. Sebab tak bolehlah kita cakapkan mai kita tak nak tolong langsung. That nampak sangat ada problem kat situ kan. Kita kena sedar tanggungjawab kita as anak, as student as well. Macam cikgu kat rumah, cikgu-cikgu ni mesti saya percaya diorang pun ada tanggungjawab nak memasak and all, tapi diorang luangkan masa sebab diorang seorang cikgu, diorang perlu mendidik anak murid. So awak pun kena ada tanggungjawab untuk hormat pada guru, hadir pada kelas. Tak fokus tu lain cerita, hadir dulu kat kelas yang pentingnya. Okay, and then necessities ni and macam lah keutamaan tu macam awak perlu buat sesuatu. And needs and want ni apa yang awak nak? Awak nak main TikTok, nak scroll IG, nak stream to all the new music daripada BTS ke. Okay, itu apa yang awak nak? Nak jadi musician and all, nak kena kerja. And mungkin ada antara awak yang bekerja di waktu ni. Salute lah sebab awak nak tolong family and all kan. Sambil tu nak kena belajar lagi, sangat susah. So apa yang kita boleh buat di sini lah. Pertama, needs is a necessity, something yang awak perlu untuk kehidupan. Kalau generally kita cakap minum air, makan, udara semua tu perlu. And as a student, perlu untuk belajar. Once, apa a desire, something yang awak nak dalam kehidupan, nak iPhone, iPad and all, Apple, separuh masa kan. Okay, and then macam apa priority pula? Bila kita dalam hidup ni, kita ada priority. Apa yang penting sekarang ni? iPhone ke ada phone? Ada phone yang penting sebab yang penting awak boleh study, masuk dalam kelas online. Benda tu sesimpel tu je. Sekarang ni apa lagi yang kena, contohnya nak belajar dengan kena nak belajar and bermain kat luar. Sekarang time memang kelas. So of course that is a priority. Awak kena masuk kelas dulu. Habis kelas boleh lah baru main bola and all. Tapi sekarang kita tak boleh kan? Kat rumah je semua orang. Okay. So, tapi macam mana pula kalau semua benda penting? Macam contoh awak kena kerja, awak kena belajar, awak sendiri yang kena masak kat rumah. So, bila macam mana benda penting? Ni tips yang akan dapat daripada seseorang. Dipanggil sebagai 4 benda lah. Importance and urgent, important and not urgent, not important and urgent, not important and not urgent. Important and urgent. Let's say sekarang pukul 12:30 hari. Awak ada dilema lah, awak ada kelas. Awak kena masak tu adik-adik awak kecil. So apa di perkara yang paling important and urgent? Kalau awak tak bagi makan adik-adik awak, dia akan starving ke ataupun kelaparan. So kalau itu awak rasa adalah perkara yang penting, awak buatlah tu dulu. Tapi but that doesn't make excuse lah. Awak kena cakap kat cikgu awak lepas tu. Kenapa awak tak boleh? And kalau awak tahu benda ni penting, sepatutnya awak kena buat ni lagi awal. Masak lagi awal. I mean waktu breakfast tu dah masuk siap-siap untuk lunch. So perkara yang important dan urgent ni akan menjadi belajar. Bukan lagi untuk memasak ataupun tolong kerja rumah. And then important and not urgent. Let's say awak ada assignment, benda ni habis Ogos. Homework ada yang kena hantar esok. Benda homework esok lagi urgent kan. So yang tak urgent tu awak tunggu dulu. Awak tahu dia penting tapi dia tak urgent. And then not important and urgent. Contohnya nak jumpa kawan esok. Benda ni okay, jumpa kawan ni penting tapi tak dikira sebagai penting lah dalam kehidupan ni. Okay, tapi penting sangat nak jumpa esok sebab nak kena bagi something or nak bagi pass homework. So dia kira sebagai not important and urgent. And then not important and not urgent. Benda ni tak menjadi keutamaan, tak menjadi kepentingan untuk kita buat pun. Beli new study table ke, nak beli iPhone, anything yang awak kena buat. Benda tu sebab awak dah ada dah sebenarnya, ada meja, cuma tak ada list-list. So itulah pentingnya ada priority. Bila kita tahu semua benda penting, kita kena fikir mana paling penting, kenapa ni lagi penting. Justifikan benda tu and at the end awak kena still penuhi tanggungjawab awak as a student, as anak kat rumah. And kalau awak kena bekerja, make an effort untuk cari masa untuk masuk belajar juga. Macam mana awak nak buat tu, awak kena okay lah, at least cakap kat cikgu, boleh ke saya nak join kelas lain, waktu ni je waktu saya tak kerja. Sebenarnya semua ni pada diri. And kena ada break. Okay, kalau awak belajar kat rumah tu, saya akan tahu je kalau kelas 2 jam tu memang akak pun fokus sekejap saja lah 50 minit and all. So memang manusia ni dibentuk. So akak kalau guna laptop, so akak akan rakam lah lecture tu, akak kena dengar balik lah sebab tahu tak
pendengarnya Syariful. So bila akak buat macam tu, barulah akak boleh ingat balik. And then kita ada 15 minit break. Janganlah tadi tengah jam break sejam. Susah tu. So kalau awak distract senang kalau kau nak buka sikit-sikit je. Delete terus tak adalah. Okay. And then healthy body for a healthy mind. And kalau budak lelaki mungkin prefer main kat luar, main game and all. Boleh saja. Anything that awak rasa benda tu perempuan kalau suka masak dengan lagu, whatever you make sure benda tu macam merelaxkan awak. Barulah awak boleh datang fokus ke depan. And then kalau antara orang lain mungkin suka muzik atau belajar sekarang boleh dengar muzik. And then ada juga yang akak dengar apps sekarang yang kita boleh buka belajar macam virtual. Ada orang macam tengok tapi dia bukan orang betul. Macam upah-upah K-drama tu kan korang boleh sambil study baru nampak fokus. Boleh je buat apa-apa yang korang rasa membantu. And then short revision and active recalling ni ialah maksudnya semua orang kena ni tips lah. Kalau akak contoh akak rasa benda tu akak dah study hari ni akak selak macam tu lah. Esok nak masuk lecture baru akak selak macam tu. Bukannya akak dah faham pun, tak faham. And active recalling ni lah bila-bila tengah jalan atau tampal nota kat kelas ni lah. Okay, kasi dengar. Okay, benda ni point ni penting. Okay, aku tak hafal lagi. Active recalling ni awak kena sentiasa try to ingat kat mana-mana je. Sorry, kena laju sikit. Okay, so ada story. Okay. So apa-apa yang adik-adik faham daripada video tu, simple je mesej tu. Kalau hari ni adik-adik nak buat sesuatu, adik kena fikir. Let's say aku tinggalkan sekolah menengah, adakah aku nak tinggalkan memori yang bermakna? Cikgu. Ataupun aku kena apa tu? Okay, apa yang senang je, simple je. Awak, masa takkan tunggu awak. So awak sendiri kena kejar masa tu. So that you can make use of time wisely. Okay? So tu saja daripada akak. Sorry banyak sangat, akak rasa macam lama pula. Patutnya akak nak cakap sekejap je. Tak sangka banyak cakap agak. Alright, if ada soalan. Okay, terima kasih Kak Yah. Kita buka soalan. Kefli ada nak tanya ke? Apa dia Rigo? Murid yang ada nak bertanya. Siapa saja yang nak bertanya tentang tentang macam mana boleh tanya sekarang. Ada yang tanya ke? Cepat-cepat dia kata ada hadiah ada. Cikgu. Ya. Kefli ada yang tanya ke Kefli? Nak apa? Okey, macam tu kalau ada siapa nak tanya, apa kata Kak Iha je yang tanya? Boleh ke? Akak tanya soalan simple je. Ada bukan soalan pun, macam nak dengar daripada orang lain juga. Okay Kak Iha, kita ada pertanyaan di ruangan chat.
Dia tanya Kak Iha, kenapa pilih dentist? Alright. Dentistry. Kenapa pilih pergigian? Okay. Okay. The funny story is that dia cerita akak daripada kecil sebenarnya bukan nak jadi dentist. Akak tak tahu pun dentist ni sebenarnya kerja je. Okay. Akak bukan dentist, saya dentist. Dentist tu doktor gigi. So akak nak jadi, actually akak tapi dia pun nak jadi dentist, akak pun nak jadi doktor. Masa mana nak cakap the path. Okay, apa laluan yang akak pergi tu kan, akak pergi waktu asas tu, akak tahu akak minta sebenarnya untuk asasi perubatan, but then I got asasi pergigian kan. Masa tu lah baru kita fikir betul ke aku nak buat pergigian, apa benda pergigian ni. And then bila kita dengar and kita tengok macam mana student kat pergigian ni kan, baru datang interest tu. Actually dentistry lagi interesting daripada jadi doktor. Nampak maksudnya kan bukan tampal je tau, sebenarnya dentistry banyak sangat, boleh jadi surgery, boleh jadi surgeon juga actually untuk dentistry ni. So dentistry sangat menarik lah sebab dia hands on. Cikgu, sorry cikgu, saya terkeluar. Sebab ada cerita tu. Okay. So dentistry ni sebenarnya sangat menarik lah kalau dia nak choose. Maksudnya Kak Iha ramai tau kalau jadi doktor ni. Maksudnya Kak Iha apa tanam minat lah masa mula masuk tu, mungkin tak expect apa yang akan berlaku masa ambil mula-mula tu kan? Yes. So, bila dah masuk tu dah nampak. Betul. Bila nampak sangat menarik lah sebab akak pernah attachment dekat hospital. And then tengok doktor-doktor ni sangatlah tough kerja dia daripada hujung kepala sampai hujung kaki kan. Nak kena check patient and then kena venture kat zone-zone yang private semua tu macam susah lah. Dan tapi bukan nak kata dentist ni senang, tapi dentist ni interesting sebab dia fokus kat mulut saja. Mulut dengan bahagian kepala lah. Okay. So yang lain ada nak tanya apa-apa lagi? Kata Kak Iha ke ataupun yang pasal topik kita tentang perusahaan masa. Mungkin ada yang tak tahu sticky note tu macam mana. Kak Iha ada tu tak sticky note? Sticky note macam ni. Maksudnya simple je tapi nota yang kita tulis kat sini lepas kita tampal kan, tampal dekat dinding. Dalam buku pun boleh. Kat laptop pun boleh juga. Dekat laptop pun kita ada memo pad kan. Akak pun guna tu juga. Maksudnya kalau contoh malas sangat nak tampal. Tu guna je kat laptop tu letak kat background. Senang nampak. Lepas tu ada tanya, mula-mula pilih Kerjaya, ragu tak kalau Kerjaya tu boleh buat akak menyesal? Of course lah. Tak ada manusia kan ragu-ragu. Even sampai sekarang ni pun akak fikir, betul ke aku ni in the end akan jadi seorang dentist yang betul-betul memberi manfaat kepada society, memberi manfaat kepada masyarakat and all. Mesti kita akan ragu-ragu. But tapi bukan bermakna kita hanya akan terhad pada satu pilihan. Let's say kalau awak dah masuk jadi doktor, awak dah jadi cikgu, tiba-tiba kat tengah jalan tu awak rasa diri awak ni seorang yang boleh buat lebih dari tu. Why not? Tak ada siapa yang kata kita kena terhad. Even Bill Gates tu umur dia 40 tahun ke atas baru dia jadi usahawan CEO yang berjaya. It's all about di mana awak fikir. Kalau awak rasa awak dah masuk sesuatu, tak awak rasa kurang minat. Tapi awak rasa awak ada bakat. Awak kena berani lah. Awak kena berani untuk mencuba di bidang lain. And even as a dentist nanti pun akak memang ada some mindset akan nak buka business. I'm gonna do some business. Mungkin business tu related dengan dentistry or mungkin tak related sangat. So kita ni manusia tak boleh limitkan kita punya pemikiran. Kalau kita rasa kita boleh buat lebih dari tu, why not? Awak mungkin boleh lagi berjaya dalam bidang yang awak pilih yang lain tu. And then, okay. Ada banyak juga saya. Okay, akak masuk universiti mana? Universiti Sains Islam Malaysia. Lepas tu tips untuk tidur dengan senang. Okay. Disiplin. Sebab kalau kita dah biasa tidur lambat ni, mula-mula ni memang susah sikit nak tidur awal ni. So mula-mula kena pujuk mata. Kita baring dulu, lama-lama baru tertidur kan. So bila kita dah mindset kita punya diri kita macam tu, takkanlah hari kelima awak tak boleh tidur macam biasa pukul 11 tu. So it's all about mindset and discipline. Kalau awak kena practice. Kalau awak dah boleh tidur sampai pukul 5, awak kena practice balik tidur pukul 11. Mula-mula tu susah. Tapi kalau awak ada banyak duit ke, nak buat apa-apa, bolehlah buka instrumental music kat belakang ke, essential oil ke, itu macam high level lah kan. Okay, so itu macam agak tidur senang lah.
And then pengurusan masa ni kena buat jadual atau jadual harian ke. Macam akak cakap, akak bukan orang yang ikut sangat schedule lah. Ada orang boleh cakap 8, 9 bangun, 9, 10 study, 10, 11 rehat. Macam tu. Akak bukan orang macam tu. Akak macam terus je apa akan nak buat dalam sehari. Asyik akak kena siapkan semua ni. So akak bahagikan masa akak sendiri. Akak kena bangun awal, okay kena buat ni dulu. Sekejap lagi nak buat benda lain pula. So it's all depend on yourself. Kalau awak rasa awak ni orang yang ikut jadual, go on, kenapa tidak. Kalau bukan, just senarai macam biasa, try to achieve that time. Cuba yang penting ni kena usaha nak siapkan lah, janganlah main je kan. Alright. And then tips nak tidur baca sejarah. Oh betul, nak baca buku sejarah boleh tidur. Cara buat app. Kita ada banyak soalan ni Kak Let's Iha. know. Mula. Sekejap tengok satu lagi. Okay, and then tanya macam okay, akak rasa orang ni, Kefli ni dia risau madrasah susah lah. Seriously akak pun rasa susah, okay. Tapi kena prove lah, you have to do something. Akak ni nak cakap sampai trial pun I just barely lulus lah. And then baru kat SPM I got A minus, bukan nak cakap A plus ke apa. But then it's all about hard works lah. Because you know you tak boleh, you kena pandai sebab kadang-kadang SPM ni kita boleh pilih bentuk soalan lah, ni tips lah. Kalau you tahu you memang takkan jawab bahagian ni, then you can choose bahagian itu buat praktis sebanyak mungkin daripada itu. Tapi kalau you ada masa yang lebih, boleh study lebih, better kita macam memahirkan diri dalam setiap bahagian bentuk soalan kat MS lah. Alright. Okay, next soalan Kak Iha. Dia kata yesterday is history, tomorrow is mystery. Okay, petikan ni ada kaitan dengan perusahaan masa tak? Sebenarnya kalau kita nak kaitkan pun boleh. Sebab apa? Sebab apa yang kita dah lakukan semalam tu kita takkan boleh ubah. Sebab past is something yang dah berlaku. Tapi kita boleh belajar sesuatu daripada masa lalu untuk kita buat jadi lebih baik pada masa sekarang. Sebab kita tak pasti lagi masa depan kita macam mana. Kita tak pasti esok macam mana. That's why each day you kena buat sesuatu sampai you rasa puas hati. By the end you nak tidur tu you fikir, oh hari ni aku dah buat produktif ke? Oh aku aja just tidur and bangun and makan and tidur balik. That's why the quotes itself is relating sebab kita yang akan write kita punya masa depan. So apa yang kita boleh buat sekarang ni, kat present masa sekarang ni, apa yang you boleh buat untuk berubah. Lepas tu macam mana nak konsisten masa belajar online sebab banyak gangguan. Dari kelas Pak Ibnu Umar. Okay, hai Amal Harif. Okay, so macam tadi lah Kak ada share kan. Kat rumah ni itulah masalah, distraction kita terlalu banyak. That's why let's say kalau awak ada komitmen lain kat rumah sebagai anak or kat rumah ni adik-adik bising. So mungkin kalau bising tu boleh lah pakai earphone maybe and cuba fokus kat kelas. Or let's say kalau waktu tu awak macam tak fikir awak masuk kelas tu awak record di kelas and then maybe awak boleh waktu malam adik-adik dah tidur awak boleh dengar. Macam tu lah ataupun bila mak nak tolong awal pagi dia kita dah tanya. Mak atau ayah ada apa-apa nak tolong tak? So sekejap lagi kelas sampai pukul 12. Tak free. And then that's why kita kena commit lah. Kita kena create the environment sendiri. Sebab kalau kita ada keinginan mesti ada jalan. Macam mana pun. Okay, and then nak konsisten berusaha to achieve benda tu. Bila tak berusaha so benda tu nak kena ter-achieve lah. Itulah sebab konsisten tak berlaku. Jadi soalan Okay, Wan Nazira Hayu ada nak tanya ke? Wan Nazira Hayu pada kat tangan tadi. Tak ada Okay, saya cikgu rasa perlu Kak Iha bagi soalan lah supaya kita cari pemenang-pemenang yang selain daripada yang dengan kata ada hadiah daripada cikgu yang bertanya ni. Yes. Baik betul soalan dia. Tapi nanti akak tahu tak ada jawapannya. So sekarang akak tanya soalan sebab kata ada hadiah kan nak tu. Ada tak ada adik kat sini yang nak share dia punya tips belajar yang maybe kawan-kawan lain pun boleh dengar. Maybe dia rasa tips ni berguna untuk dia. Maybe kawan-kawan lain pun boleh juga. Anyone sebelum akak tanya soalan yang hardcore ni kita bagi chance free gift lah macam tu kat adik-adik yang mana nak try. Anyone yang nak contoh tips belajar? Siapa yang nak share tips
belajar ataupun tips pengusaha masa yang berbeza daripada Kak Iha share tadi, mungkin boleh? Ada siapa ke? Tak ada? Okay, Kak Iha boleh tanya Q&A, quiz. Kita dah tak banyak masa. Kak Iha? Hello? Hello? Line saya tak berapa okey ke, Kak Iha? Okey je. Okay. Okey, Ada Kak adik Iha, nak boleh jawab apa ada beza kronologi? necessity and priority. Mungkin ada adik yang tadi dah dengar semua tu kan. Awak boleh ya saya. So adik-adik, hello, dengar ke? Dengar tapi putus-putus sikit. Mungkin kot. Saya Okey, okey. dengar adik. Okay. Okey. Alright, soalan yang pertama. Saya cikgu. Okay, siapa nak jawab soalan Kak Iha ni? Senang je saya rasa ni. Siapa nak jawab? Okay, Kefli. Saya. Saya cikgu. Ya, Ah, Kefli. dua Ya. jam cikgu. Okay, Kak Iha, 2 apa jam. soalan dia Kak Iha? Berapa? 2 jam. Kurang sikit Afli, kurang sikit. Kalau minit ingat tak minit? Dia tak dengar soalan. Oh, minit. Saya ingatkan jam. Jam tu boleh juga tapi macam dia tak sampai 2 jam lah. Kalau Kafi ada range ke maybe dalam berapa puluh minit. Agak bagi ada lagi hint dah sikit tu. Siapa nak cakap, cikgu cadangkan buka mic terus. 5 minit ke? Kau boleh. Saya punya. Oh okay, tapi ni adik Misha, Bella, Natasha ni dia dah type dah 50-90 minit tu. Betul-betul? Apa Okay, dia? maksud Miss Nanti Bella soalan betul balik eh? lagi. Don't worry. Betul, Misha Bella. Okay, so Syabella, Tania dah dapat wang tunai bernilai RM10. Nanti kita akan bank in kan untuk Syabella. Okay, Syabella bagi nama kelas. Yang lain, soalan kedua Kak Iha. Alright, soalan kedua. Okay. Siapa boleh tolong akak bezakan apa beza necessities and priorities? Tadi akak ada cerita sikit kan pasal necessities and priorities. Tak apa, ini contoh yang adik-adik nak bagi pun akak terima sahaja. Kita buatkan cepat-cepat ni, ramai dia nak Kak bagi. Iha, apa maksud bahasa Melayu tu? Tak faham. Bahasa Melayu je necessities ni kepentingan atau dengan priorities ni keutamaan. Macam tu lah. Okay, kepentingan dan Siapa nak keutamaan. bezakan? Apa contohnya? Ah. Oh, beza. Okay, siapa Contoh nak je beritahu guys, beza tak pun nak bagi perkara nama. yang penting dengan perkara yang penting Perkara dengan yang perkara menjadi apa? keutamaan. Kak Iha? Keutamaan. Apa beza Okey. penting dan utama? Yang ni, utama. Kalau Penting penting dan tu perkara utama. yang Oh. perlu dilakukan dengan segera. Perkara yang diutamakan ialah perkara yang perlu didahulukan daripada perkara-perkara yang akan dibuat daripada perkara-perkara yang lain. Betul-betul Ahmad Arif Sulki. Betul-betul. Sangat tepat bagi makna tu. Betul. Okey, Masa tanya penting Ahmad tu. Arif bagi nama kelas. Ahmad Arif bagi nama kelas dekat chatting Okey, soalan ketiga Kak Iha. Okay, akak bagi situation. Let's say sekarang ni kita, mak kita nak minta tolong kat kita lah, tapi sekarang kita nak siapkan homework. So perkara apa terma yang kita guna untuk situation ni? Sama ada kepentingan atau keutamaan nak cakapkan macam ni. So mak dia minta tolong buat sesuatu tapi kita ada homework. So apa yang menjadi penting? Penting atau utama? Susah je ke?
So nak terangkan kepada mak kita nak Oh, cakap. okay. Mak minta Itu je tolong, pyramid. dia tengah buat Sama ada homework. penting atau utama. So, itu, Ha. okay. Penting atau utama? Siapa nak jawab? Tidur awal. Tidur awal. Cikgu. Bukan maksudnya Saya tu pun boleh. Saya tu pun boleh. nak cuba. Ha. Casey, apa kan kita bagi tahu orang awak yang lain. Kan? Boleh. Boleh tu. Kita bagi orang lain, Casey. Siapa nak jawab? Ha, boleh. Siapa nak jawab? Bila mak minta tolong kita tengah ada homework, so itu yang penting ke atau utama? Kategori apa? Kategori penting ke atau kategori utama? Siapa nak jawab? Penting. Ada pagi ni jawab penting. Betul ke Kak Iha? Sebab apa yang Kak biasa Kak rasa yang utama lah kat masa ni. Sebab apa? Sebab kalau mak minta tolong dengan homework dua-dua dikira sebagai penting kan. Tapi yang utama je sekarang ni, let's say homework kita boleh stay dulu, tak payah buat dulu. So kita boleh je lah utamakan yang mak kita nak buat tu. Tapi let's say waktu tu sekarang kelas dan mak kita minta tolong, dan yang menjadi keutamaan ialah tu. So actually jawapan tu boleh je Cikgu Nuraini. Saya rasa dia it depends macam mana pandangan orang tu melihat perkara tu. Saya rasa okay je. Nanti tulis namanya adik. Jadi tak ada betul salah And then yes, actually it depends on Adam Hakimi Adam Hakimi. Alright, faham. So Adam Hakimi tulis nama kelas kat ruangan chat. Okay, next soalan Iha. Kita laju sikit. Nama panjang sekali ke? Okay. Next soalan. Okay, let's see. Nama kelas dengan nama kelas. Kelas kali. Tak je kat tu. Nama panjang nama kelas Soalan next ialah kalau ada situasi lah, kita dah rasa diri kita lemah and ada problem, kita nak berubah tapi ada orang judge kita. So in that situation, apa awak nak buat? Dia macam soalan ni sangat open. Awak boleh macam mana awak nak fight, forgive it. Awak nak berubah tapi ada orang judgemental. Saya cuba ulang saya. Awak kata ni. Oh okey, nak berubah tapi ada orang judge kita lah, menghakimi kita. Sah je kan. Okay, soalan dia bagi situasi lah. In judgemental kawan-kawan kita. Yes. So siapa easy soft. Start. Dia jawab tak je buka mic. Siapa nak jawab buka mic? Yang kat chat ni laju-laju ni susah nak fikir. Okay, siapa tu? Siapa tu kita yang okay, Maisara. Apa jawapan awak? Apa pandangan awak? Kenapa orang cakap? Pada pandangan saya tak perlu pedulikan pun apa orang cakap. Sebab orang boleh berkata tapi kita yang menentukan. Betul. Betul ke Kak Iha? Pada saya pandangan bagus. Apa yang menarik macam Sarah. Betul. Sebab tak kisahlah orang nak cakap apa. Yang penting kita lah kan. Macam kita nak menentukan. Takkanlah kalau orang kata kita kena merokok, kita pun join merokok. So that's not a good thing lah. Kalau cakap sorry lah aku tak biasa dah merokok ni. Macam tu. Kita kena pandai untuk pertahankan diri kita. Okay, that's great. Okay, next question. Siapa boleh tak bagi contoh? Saya nak ceritakan macam mana tips nak arrange schedule. Siapa boleh bagi contoh? Apa cara awak nak arrange awak punya jadual ataupun tips mana nak susun masa dengan lebih baik? Anyone? Contoh apa Kak Iha? Okay, adik. Contoh macam mana nak uruskan masa. Tadi akak bagi contoh paling mudah tu letak timetable. Ada tak lagi siapa yang dapat take note daripada akak cakap tadi? Ataupun dia pun ada sendiri. Senang ni saya nak jawab boleh tak? Senang. Siapa nak jawab buka mic? Cikgu. Ini macam orang kata apa? Cikgu bagi hadiah wang tunai. Terus back in. Irfan Zafur ni cikgu dah buka mic. Pula kena cakap guys.
Cuba bercakap. Siapa nak jawab? Penat ni cikgu. Okey. Boleh je Ada kita rekaman, bagi saya yang malu dekat ni typing semua. tu boleh je kot. Okey. Ramai sebenarnya jawab tapi Guna dia jawab sticky kat chat. note. Cikgu boleh je saya rasa. Sticky note. Ada tu avoid Nurul distraction. bagi jawab. Utamakan yang penting semua ni boleh cikgu. Okey, ni yang tadi Kak Iha. Ni soalan tadi. Kan? Soalan yang latest tadi adalah Nurul Bakis ni jawab guna sticky note. Betul sangat tepat. Boleh guna sticky note. Buat jadual ataupun kita bangun awal. Anything yang mengurus masa dengan baik. Betul tu Nurul Bakis. Okey, betul. Nurul Bakis bagi nama kelas. Okey. Kita ada berapa soalan lagi Kak Iha? 2 lagi kot saya rasa ya. 2 lagi ya. Okay, soalan next siapa kat sini yang boleh sharekan apa tadi cara yang dikatakan dengan pengurusan masa yang bijak. Anyone yang rasa dia tahu apa pengurusan masa yang bijak tu maksudnya. Ini pandangan dia. This so it doesn't have to be betul ke atau tidak. Senang je soalan ni. So macam mana awak rasa maksud pengurusan masa yang bijak ni macam mana sebenarnya? Nak type pun boleh, tak apa, cepat-cepat je. Siapa yang malu tu ke. Pengurusan masa yang bijak apa masuk pada pandangan anda? Macam mana dikatakan pengurusan masa yang bijak tu? Adakah semua aktiviti kita dapat laksanakan ataupun timetable kita tu penuh dengan perkara yang bermanfaat? Anyone? Siapa yang nak bagi pendapat? Cepat cikgu tu nak bagi hadiah duit tu. Simple je, ni pendapat awak. So mostly bakal betul lah. Okay. Yes. Siapa ke? Nak jawab. Cikgu. Ya. Ya, Hafika. Hafika ke tadi Tugasan panggil? disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Yay, maksudnya awak achieve goals awak at the end of the day. Betul tu Hafika, congrats. Tanya Hafika, berjaya kita awak masuk di sini. Betul, and sebenarnya masa yang bijak ni anything yang awak rasa awak buat, but at the end of the day you achieve your goal. Apa awak target ke anything, so itulah bijak. Maksudnya apa yang awak buat berjaya. That's all, simple je. And soalan terakhir, macam mana kita nak stick dengan kita punya goal ataupun macam mana kita nak, tadi kita kata kita nak buat ni. So apa benda, sifat apa yang paling penting yang perlu ada supaya kita nak ikut jadual kita ni tanpa berdalih ataupun nak ikut target or goal yang kita tetapkan. So siapa? Sifat. Jawapan dia satu perkataan je. Usaha. Ya Adam. Usaha. Disiplin. Usaha. Disiplin. Disiplin pun betul. Apa tadi Disiplin dah pun betul. jawab? Habis mana tu cikgu? SRF pun dah jawab. Kita bagi yang jawab lagi tau. Positif. Farah Aina dia kata positif. Arif Suhi perlu ada mata hijau. Panjang tu. Saya nak satu perkataan je. Rasanya satu perkataan je. Okay, tapi Farah Aina ni positif tu betul juga. Believe in yourself pun, macam nak bergaduh ni. Tapi jawapan yang akak cari tapi tak sampai lagi. Satu perkataan je. Okay, akak bagi terangkan balik situation dia macam ni. Let's say awak dah buat jadual. Semua dah ada. Awak dah rasa nak berusaha and all. Tapi sekarang positif pun awak dah positif lah. So bukan tu jawapan dia. Dah keluar dah. Alamak, Misha Bella dah jawab. Macam mana ni cikgu? Jawapan dia disiplin. Disiplin tu paling penting. Okay, kita tukar sikit soalan ni. Kita tukar sikit lah.
let's say awak ni konsisten orangnya, belajar pun semua dah okay. So tapi sekarang ni orang cakap apa pun susah nak tolong dia. Susah nak cikgu. Kejap. Okay. Tukar soalan ni bagi simple sikit. Sebab orang dah jawab. Okay, anyone kat sini yang boleh disiplin ada jawapannya, tapi Misha Bella ni dia dah jawab ke cikgu? Apa? So kalau jawapan dia disiplin, Misha Bella menang 2 kali. Jealous adik-adik yang lain nanti. Okay, terima kasih kepada semua yang join stay sampai jawabkan soalan akak. Hopefully ada something yang bermanfaat yang korang boleh dapat. Okay. Satu lagi, one more question. Baru 9. Satu. Satu lagi. Soalan lagi Kak Iha. Last. Sebelum kita tutup. Okay. Dia bukan soalan. Ada tak sesiapa kat sini yang boleh share apa yang dia dapat daripada from akak punya cakap yang dia rasa dia boleh gunakan dalam kehidupan dia. Cakaplah nak dengar suara korang juga. Malu lah kita cakap seorang-seorang kat sini. Okay, daripada perkongsian Kak Iha tu apa yang you all dapat ataupun boleh pegang lah untuk kita teruskan kehidupan kita dalam menguruskan masa. Kita bagi peluang and kita perlulah sentiasa konsisten untuk melakukan sesuatu kerja yang perlu dilakukan. Yes, that's very good. Ahmad Sulhi. Konsisten. If kalau kita tak ada konsisten and usaha yang kita buat tu pun dia tak akan ke mana-mana sebab kita tak ada satu sifat yang orang kata istiqomah lah ataupun nak berusaha secara konsisten. Kalau kita cakap hari ni kita belajar, esok tak belajar, hari ni belajar, in the end dia takkan dapat sampai apa-apa pun. So kena konsisten. Betul tu. Thank you Ahmad Arif. Okay, tahniah semua. Alhamdulillah. Itu saya. So, terima kasih Kak Iha atas perkongsian hari ini. Cikgu pun ada beberapa benda lah yang cikgu belajar daripada Kak Iha. Okay, maksudnya yelah walaupun kita telah cikgu, mungkin cikgu ni kata dah berusaha daripada Kak Iha, tapi kita sama belajar kan, kita ambil mana yang boleh kita gunakan dalam hidup kita. Okay, so yang mana telah menang soalan quiz tadi ataupun yang telah bertanya soalan sebenarnya yang awal-awal tu Kefli, siapa lagi, adalah beberapa tu yang tanya soalan pada awalnya, sebenarnya anda telah memenangi wang tunai berjumlah RM10. Okey, jangan risau, insyaAllah nanti mungkin minggu depan kita akan buat lagi slot yang macam ni tapi saja berbeza. So, jika anda rasa nak menang lagi, nak berpeluang untuk menang lagi, boleh join lagi program macam ni untuk pada masa akan datang. Okey, sebenarnya Umi Cikgu Azinda, minta maaf saya tak acknowledge Umi tadi, Ketua GBKSM. Okay, mungkin nak cakap apa-apa ke Cikgu Azinda sebelum kita tamatkan? Kita ucapkanlah terima kasih kepada anak-anak semua yang dapat turut serta, dapat memberi masa. Ya, alhamdulillah perkongsian daripada Kakak Fariha semoga memberi manfaat pada anak-anak. Ya, Umi harap nanti next week kita akan buat lagi tajuk lain. Boleh ajak semua kawan-kawan masuk, ya, bukan apa untuk kebaikan kamu, kita tengok daripada different perspektif. InsyaAllah semoga memberi manfaat. Kami sentiasa mendoakan kami guru-guru, ya, kami guru kaunseling sentiasa mendoakan anak-anak yang terbaik. Mudah-mudahan dapat terus menjalani PTPR. Terima kasih Cikgu Aini. Okey, terima kasih Cikgu Azinda, Ketua Umi. Baik, diharapkan perkongsian yang telah diberikan pada hari ini dapat anda gunakan, dapat anda praktikkan dalam kehidupan seharian supaya
pengurusan masa anda lebih efektif dan boleh menjalani pembelajaran secara PDPR maksudnya lebih konsisten walaupun kelas pukul 8 maksudnya dah boleh bangun sebelum tu lagi untuk kita bersiap sedia untuk masuk kelas. Alright, so that's all untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada semua murid yang telah join Google Meet hari ini. Terima kasih kepada Kak Fariha yang telah banyak berkongsi, dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan serik untuk join Google Meet kita daripada unit dengan counselling. Okay? Sekian saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh tidur ya. Dah pukul setengah ni. Sama. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Nanti cikgu kongsi Terima kasih Ibu dan Kakak. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay. Kak Fariha. Okay, sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Nazira Ayu. Okay, Hakimi, Divesh, Sofia Farisa dengan Nur Nafisa. Boleh tinggalkan Google Meet ni, bersedia untuk aktiviti lain lah, untuk tidur ke, kalau tak solat boleh solat. Ya, sama-sama. Mama Hakimi mana? Okey, dah keluar dah. Nafisa kita dah habis. Sofia Farisa, Divesh. Yugeswari dah habis, Yuges. Sofia Farisa, okey. Umi, mungkin kita boleh cakap sekejap. Okey, boleh. Kita tunggu budak ni keluar ya. Divesh boleh keluar, Divesh. Kakak pun komen, bagus kalau Islam. Pagi masa dia cakap